Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini merupakan tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek pendidikan keselamatan kod PKES 3093 iaitu untuk tugasan 2 pembentangan kertas kerja. Kumpulan kami terdiri daripada 2 orang iaitu saya sendiri, Umaydinis Berosli dan kawan saya Azmin Syamis. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada pembentangan kertas kerja untuk bahagian yang pertama iaitu bahagian nama program. Program yang telah dipilih untuk pembentangan kertas kerja adalah kursus dan latihan pengurusan keselamatan dan kebakaran di sekolah. Sesuai dengan fokus kami untuk kertas kerja ini, untuk program yang dilaksanakan bagi kertas kerja ini, kami iaitu untuk memfokuskan keselamatan dan kebakaran di sekolah. Kita lihat kepada bahagian tujuan. Kertas kerja ini dikemukakan dengan tujuan untuk mendapatkan kelulusan bagi melaksanakan kursus dan latihan pengurusan keselamatan dan kebakaran di sekolah bersama-sama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat pada tarikh 7 November 2023 kepada murid-murid sekolah kebangsaan Lembah Bidong. Iaitu tujuan kepada program ini dilaksanakan adalah untuk memberi kursus dan latihan keselamatan pengurusan keselamatan dan kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat kepada murid-murid di sekolah kebangsaan Lembah Bidong. Objektif program ini dilakukan adalah untuk yang pertama menambahkan pengetahuan dan pengalaman kepada murid dan warga sekolah tentang kaedah menyelamatkan diri ketika berlakunya kebakaran ataupun kecemasan. Dan yang kedua adalah untuk membimbing murid-murid ke arah kesedaran dalam memastikan keselamatan di sekolah ketika kebakaran berlaku. Dan yang ketiga adalah untuk meluaskan minda dan pemikiran terhadap kaedah yang sistematik dan menyelamatkan diri dan dapat mencegah daripada risiko kebakaran. Keempat, untuk melatih murid-murid dan warga sekolah, terutamanya kaki tangan sekolah dan murid-murid dalam menggunakan peralatan kebombaan seperti logik kecemasan dan alat pemadam api. Ini kelima, murid-murid dapat mengetahui laluan yang betul untuk keluar dengan selamat serta berupaya menjalani latihan dan menyelamat dengan penuh disiplin. Objektif ini supaya murid-murid apabila mereka mengetahui laluan yang betul, mereka dapat keluar dengan selamat ketika bangunan terbakar. Dan yang terakhir adalah memenuhi objektif falsafah pendidikan kebangsaan FPK dalam memberi pendidikan keselamatan secara berterusan dan usaha untuk menerapkan kemahiran ketika menghadapi kebakaran. Ini sekaligus menjamin keselamatan warga-warga sekolah terutamanya murid-murid. Seterusnya kita akan lihat kepada maklumat projek berkenaan dengan kertas kerja yang telah kami lakukan. Yang itu kita lihat pada yang pertama tarikh, iaitu tarikh bagi program ini adalah 7 November 2023, iaitu jatuh kepada hari Selasa. Masa program ini adalah pada pukul 10 pagi sehingga 3.30 petang. Tempat telah dibuat kepada beberapa tempat, iaitu yang pertama di Al-Farabi, kemudian Blok A, Blok B, Blok C dan seterusnya padang sekolah. Dan yang terakhir adalah pengelolaan yang telah dikelolai oleh Sekolah Kebangsaan Lembah Bidong. Untuk maklumat projek yang seterusnya adalah kos program. Berikut merupakan kos yang telah kemungkinan diperkirakan oleh kami bagi membuat peruntukan bagi menjalankan program ini. Iaitu yang pertama untuk jamuan ringan, iaitu untuk 9 orang disediakan bagi ahli bomba dan div-div terhormat seperti guru besar. Dan yang kedua adalah untuk peralatan dan bahan yang untuk disediakan kepada pegawai bomba untuk membuat demonstrasi kebakaran. Dan yang terakhir adalah cenderia hati untuk diberikan kepada pegawai-pegawai bomba dan juga usaha penghargaan dan seterusnya 1 frame kepada Ketua Balai Bomba. Kos keseluruhan bagi program ini adalah sebanyak RM158.50. Terima kasih Saudara Umar di atas penjelasan tentang maklumat projek. Kini giliran saya untuk menerangkan tentang atur cara program. Pada pukul 10 pagi hingga 10.15 pagi, ketibaan pasukan bomba dari pihak daerah Setiu, dan pada pukul 10.15 pagi setelah mereka sampai dan hingga ke 12.30 pagi, perasmian program peserta ceramah pengurusan keselamatan
dan Kebakaran bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Setiu. Dalam ceramah ini, mereka akan menerangkan tentang pelan kebakaran dan apa yang harus dilakukan oleh guru-guru ketika berlakunya kecemasan seperti kebakaran ini. Seterusnya pada pukul 12.30 tengah hari hingga 1.30 tengah hari waktu rehat, di mana kaum muslimin dan muslimat umat Islam akan menunaikan solat Zuhur bersama-sama. Dan seterusnya setelah pukul 1.30 tengah hari serta hingga ke 2 petang, loceng amaran akan dibunyikan. Semua warga sekolah wajib meninggalkan bangunan dan menuju ke tempat berkumpul seperti yang terdapat dalam pelan kecemasan. Seterusnya, guru kelas memeriksa kehadiran murid untuk memastikan setiap murid ada di tempat tersebut, dan penerangan pelan kebakaran sekolah yang diberikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Setiu kepada semua warga sekolah. Pada pukul 2.15 tengah hari hingga 3 petang, aktiviti demonstrasi memadamkan kebakaran oleh pihak bomba dan penyelamat Malaysia di Padang. Bukan itu sahaja, mereka akan menerangkan tentang cara penggunaan alat pemadam kebakaran serta langkah keselamatan kendiri kebakaran yang akan ditelitikan oleh saudara saya sebentar lagi. Dan akhir sekali pada pukul 3 petang hingga 3.30 petang, penutup dan jamuan ringan. Berikut merupakan pelan kebakaran yang diberikan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Setiu kepada sekolah tersebut untuk menerangkan tentang bagaimana cara untuk bertindak ketika berlakunya kebakaran. Hal ini dia bertujuan untuk mengelakkan daripada kecelakaan berlaku serta memberikan warga-warga sekolah itu berada dalam keadaan selamat tanpa duduk di bangunan tersebut hingga melarikan diri ke tempat yang lebih selamat. Untuk demonstrasi, pihak bomba akan menerangkan tentang cara penggunaan alat pemadam kebakaran serta langkah keselamatan kendiri. Demonstrasi ini bertujuan untuk menerangkan tentang cara penggunaan alat pemadam kebakaran dengan cara yang betul dan menerangkan tentang langkah keselamatan kendiri. Sebagai contoh, ketika berlakunya api kecil, kita mampu untuk memadamkannya dengan diri sendiri sahaja tanpa merebak ke kawasan yang kita tidak ingini. Cara penggunaan alat pemadam kebakaran ini, guru perlu cakna sebagaimana mereka merupakan orang yang bertanggungjawab di atas berlakunya kebakaran di sekolah ataupun kecemasan di sekolah. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin. Ini merupakan langkah penyelamatan kendiri ketika badan atau baju terkena api, iaitu yang pertama dengan stop, berhentikan diri, drop, iaitu jatuhkan badan, dan yang terakhir adalah roll, gulingkan badan sehingga api terpadam. Secara keseluruhan, program ini bukan sahaja memberi pengajaran kepada murid-murid sekolah, malah memberikan kepada guru untuk menjalankan tanggungjawab seorang guru terhadap anak murid. Bukan itu sahaja, program ini juga dapat memberikan langkah keselamatan kepada semua warga sekolah daripada berlakunya kemalangan jiwa ataupun meragut nyawa mereka. Dengan tujuan program ini, kami berharap agar dapat memberikan sesuatu yang bermakna ataupun yang positif kepada warga-warga sekolah. Sekian, itu saja pembentangan tugasan 2 daripada kami. Terima kasih.